Mari kita berdoa, saudara. 弟兄姐妹们，我们来祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sumber sejahtera kami. 天上的父，我们向你感恩，因为你是我们平安的来源。 Karena sejahtera yang kau berikan hari ini kami boleh dengan bebas Tuhan memuji menyembah-Mu. 因为你赐给我们的平安，我们今天可以自由的赞美颂赞你。 Saat ini kami ingin mempersembahkan seluruh pujian ini kiranya berkenan di hadapan Tuhan. 这时刻，我们要献上所有赞美颂赞于主。 Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. 这时刻，我们要思想主你的话语， Kiranya Engkau menolong kami, 求主帮助我们， berikan kami hati seorang murid untuk belajar kebenaran. 赐给我们一个门徒的心，好让我们可以学习你的真理， Sehingga hidup kami terus dipenuhi dengan satu konsep pikir yang benar di dalam Tuhan. 好让我们在生命里可以充满正确的理念关于主。 Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, menerjemahkan dan setiap kami yang mendengarkan. 求主赐福你的仆人要传讲，并且翻译，并且所有听众， Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami. 求圣灵帮助我们， Kuasai ruangan hati kami Tuhan. 求主掌管我们的心田， Kuasai juga ruangan ini. 也求主掌管这世界， Supaya tidak ada yang mengganggu kami untuk merenungkan firman-Mu. 好让没有一件事搅扰我们来聆听主你的话 Dan。berfirmanlah Tuhan, kami siap belajar dan mendengarkan. 求主对我们说话，因为我们已经准备好来聆听并且学习。 Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的圣名，我们祷告与感恩。 Amin. Silakan duduk saudara. 弟兄姐妹们，请坐。 Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们平安， Apa kabar hari ini? 大家好吗？ Tachihao Ada 3 jawabannya saudara ya. Hao, lebih tinggi. Hen hao. Yang ketiga, fei chang hao. 有3种的回答，就是 baik, sangat baik, dan sungguh amat baik. Sungguh amat baik ya. Wah, pintar ya. Nah saudara, kita selalu dalam kategori baik ya. Pokoknya baik itu levelnya sama. Kalau bahasa Ibrani, tov itu artinya ada damai sejahtera di situ namanya baik. 我们常常的等级就是说到回答好而已虽然很多种答案可以给的。 Nah senang sekali pagi ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah dan merenungkan firman Tuhan. 很高兴今天我们可以一起来敬拜神，并且来思想神的话语。 Baik dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini atau ada yang berada di rumah. 在座的弟兄姐妹或者在家里敬拜的弟兄姐妹们， Mari pagi ini kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yaitu dari kitab Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. 今天我们一起来念一段经文，就是从民数记第6章， Nah kita akan baca bersama-sama. 我们一起来阅读。 Nah saya minta Mandarin dulu dibacakan ya. Jadi saudara yang pakai Mandarin bisa langsung baca dengan Mandarin, tidak usah ragu-ragu ya. Nah yang bahasa Indonesia nanti kita baca sama-sama. Silakan Mandarin dulu ya Bu. Ya, Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Ya. OK，民数记第6章22到27节，神的话这样说：耶和华晓谕摩西说：“你告诉亚伦和他儿子说，你们要这样为以色列人祝福，说：愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，施恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。他们要如此奉我的名为以色列人祝福，我也要赐福给你们。” Yang bahasa Indonesia kita baca sama-sama dengan pelan-pelannya 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan menyirai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikian jauh firman Tuhan. 读经到此为止。 Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hampir setiap hari kita mendengarkan berita yang tidak mendatangkan damai sejahtera. 弟兄姐妹们，可以说几乎每一天我们都会听到一些消息，没有带给我们平安的。 Sebaliknya mendatangkan rasa khawatir dan perasaan tidak nyaman, saudara. 反过来是带给我们挂虑，并且觉得不舒服。 Sebut saja 2 berita berikut ini. 可以说，比方说这两样的消息。 Nah ini adalah laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam waktu yang durasi yang dekat waktunya ya. Kira-kira dalam bulan Januari sampai Februari ini ya
ada 638 bencana terjadi di berbagai provinsi di Indonesia. 这就是一个管理处理这个天灾的一个区局，然后他的报告就是大概从1月份到我们2月份的20号，大概有638个天灾发生在各个印尼的各省。 Nah, yang dominasi itu ada banjir dan juga cuaca ekstrim. 然后这个大同的就是我们有这个洪水，并且很超越平常的一种天气， Termasuk juga tanah-tanah longsor. 包 Ya. 括我们的泥土倒塌。 Nah, ini ada di tengah-tengah bangsa kita, saudara. 这就发生在我们的国家。 Nah, kalau kita tidak dengar berita, mungkin kita tidak tahu pusing. 如果我们没有去听消息，可能我们不会觉得头晕。 Tapi sekarang setiap hari ya dalam waktu yang sama kita bisa mendapat berita begitu banyak. 但是现在可能同时间我们可以得到很多很多的消息。 Nah, kita bersyukur di Pontianak ya, tahun ini beberapa tahun ini tidak ada musim asap ya. 我们很庆幸这几年来在坤甸没有很多这个雾霾。 Jadi Pak Nail belum sempat merasakan ya ada musim durian langsat dan ada musim asap ya. 如果从前的人就会感受到这个霉雾很多，并且有个叫榴莲冬。 Nah, di tempat kita tuh punya tradisi itu, bulan-bulan itu asapnya banyak sekali. 我们有这种的这个传统，就是在那些夜就很多的雾霾。 Nah, itu juga satu bencana bagi kita karena efeknya banyak sekali. 这也是一种的灾难，因为它的这个结果很多。 Kemudian kita lihat dalam waktu 2 tahun ini ya WHO kemudian melaporkan khususnya dalam data 2020 sampai 2021 orang yang meninggal karena COVID itu kira-kira 13,6 sampai 16,6 juta. Jadi kemungkinan besar itu 16 juta sebenarnya. 然后在大概2年多的时间，这个联合国的卫生部门他们也报道，在这个期间有13.300万到16.600万的人死去，因为这个疫情。 Maka ketika mendengar berita ini awal-awal pandemi ini orang tuh banyak meninggal bukan karena COVID. Karena khawatir dan tidak ada damai sejahtera, saudara. 所以刚开始这个疫情的时候，很多人他们死去不是因为真正这个病毒，但是因为他们太过挂虑了。 Maka ada satu masa kita nggak mau lihat lagi angkanya ya, karena udah stres, saudara. 所以过一段时间我们就不要看那个数字了，因为我们太大的压力了。 Kecuali pemimpin-pemimpin gereja mesti lihat itu karena untuk memutuskan apa onsite apa online kan. 除非这些教会的领袖们，他们要不要就是要看，因为他们要决定是否我们可以网上聚会或者在现场直播。 Nah, ini hanya 2 contoh tentang bencana dan persoalan yang kita hadapi di dunia ini. 这只是2个例子，关于我们这些活在世界上的一些天灾。 Kalau kita mendaftarkan lagi, ada banyak sekali saudara yang kemudian tidak mendatangkan sama sekali damai sejahtera dalam hidup kita. 如果我们要列出来，实际上许许多多的灾难就是不带给我们平安的过生活。 Artinya perjalanan hidup kita sebenarnya diwarnai dengan berbagai ketegangan yang bisa jadi menjauhkan kita dari damai sejahtera. 意思是说，我们在生活路上，我们常常会感受到一些的非常紧迫的事，让我们不觉得平安。 Ini mirip dengan perjalanan orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, tanah penjajahan. 这就是跟以色列民同样的事发生，当他们从这个埃及跑出来，要往迦南地。 Dan mereka punya satu tujuan yaitu menuju ke tanah perjanjian. 他们有一个目的地，就是他们要到应许之地。 Nah, dalam perjalanan itu karena mereka terlalu banyak bersungut-sungut dan tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, akhirnya Tuhan menghukum mereka. 在路上，因为他们太过多的埋怨上帝，所以上帝就惩罚他们。 Sehingga di dalam perjalanan padang gurun yang sulit, mereka merasakan kesulitan jauh lebih besar. 在旷野，他们走路的时候，他们经历了更大的艰难。 Jadi itu pergumulan hidup yang panjang, saudara. 那是一个生命中很长的交战。 Hanya satu pelanggaran membuat mereka akhirnya harus 40 tahun kemudian berkeliling-keliling hanya di tanah padang gurun. Bukan tanah ya, padang gurun. 因为他们犯了一次的错误，他们需要待在这个旷野走来走去，一直的围绕着旷野40年之久。
Jadi perjalanan yang hanya 2 minggu sampai ke tanah Kanan, mereka perlu melewati 40 tahun dan 1 generasi hilang di padang gurun itu. 结果那个短短的路程，在2个礼拜都能够达到目的地，他们要经过一代的人才能够达到目的地。 Dan bahkan sepanjang perjalanan mereka, Tuhan sudah menyiapkan mereka dan hukum dan tata cara hidup sebuah bangsa dengan baik. 在那个路上，上帝已经准备好，给了他们一些律法，好让他们能够好好的存活。 Kita tahu Tuhan melalui Musa kemudian memberi 10 hukum Allah. 我们也知道，借着摩西，上帝给了10条诫命， Kemudian mengatur bagaimana kemah suci dibangun. 然后上帝也安排了怎样建造这个帐篷来敬拜神， Bagaimana mereka kemudian melakukan ibadah kepada Tuhan. 然后他们也被安排了要怎样向神敬拜。 Dan Allah menghususkan satu suku untuk melayani dia, yaitu suku Lewi. 然后上帝把这个利未人分别出来，好让能够服侍他。 Dan kemudian dari suku itu Allah memilih Harun sebagai orang yang menjadi imam. 然后从这个利未的族里，上帝拣选了亚伦成为他的祭司。 Dan dalam sejarah orang Israel, jabatan imam itu semua harus dari keturunan Harun. 然后以色列的这个生下来的后代，他们要是从亚伦的后代才可以成为祭司。 Nah, imam ini sebagai pengantara antara manusia dengan Allah. 这个祭司就是要联络与人类与上帝。 Di dalam banyak tugas mereka dalam penyelenggaraan ibadah, salah satunya adalah mereka harus menyampaikan berkat yang dari Tuhan kepada umat Israel. 在他们许许多多的义务当中，其中一个他们需要为上帝祝福他的子民。 Nah, demikianlah yang kita baca hari ini ya di dalam Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 23. 这就是好像我们刚才所念的，从民数记第6章22到27节的。 Di situ dikatakan Tuhan atau Yahweh itu berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel dan katakanlah kepada mereka. 在23节这样说，耶和华晓谕摩西说：“你告诉亚伦和他的儿子说，你们要这样为以色列人祝福说。” Jadi Harun dan keturunannya yaitu para imam yang nanti ditunjuk itu, mereka ditugaskan untuk memberkati orang Israel dengan berkat yang isinya juga sudah diberikan, saudara. 所以亚伦被差派，就是上帝已经命令他要赐福以色列民，借着上帝所给他晓谕他的说。 Nah, berkat Tuhan inilah yang sebenarnya mendatangkan damai sejahtera bagi bangsa Israel yang menerima berkat. 实际上，这个祝福就是上帝要借着祝福来带给他们平安。 Nah, bukankah ini sebuah hak istimewa dari Tuhan kepada mereka? 是不是这就是一种的特权，上帝赐给他们的吗？ Dan kita tahu orang Israel itu tegar tengkuk, saudara. Tapi Tuhan justru di tengah itu memberikan berkat kepada mereka. 我们晓得以色列民是一个很应着景象的民族，但是在这个期间，上帝仍然赐福他们， Yang bisa menghadirkan damai sejahtera di tengah pergumulan mereka. 能够带给他们平安，在他们的挣扎当中。 Nah, sampai di sini mungkin kita bertanya ya, mengapa ya berkat Tuhan itu kemudian mendatangkan damai sejahtera bagi orang Israel pada waktu itu dan hari ini adalah kepada kita orang percaya. 到这里，可能我们会想，为什么上帝这样的祝福可以带给以色列民能够受到平安，然后到今天我们也能够得到呢？ Maka kita akan lihat beberapa hal di dalam berkat itu sendiri. 我们会看从祝福里面有几样事， Sebagai jawabannya, saudara. 成为他的答案，弟兄姐妹。 Nah, pertama kita bisa melihat bahwa yang memberi berkat itu bukan imam sebenarnya. Tetapi Tuhan, Yahweh yang memberi berkat itu. 第一件事，我们要清楚，实际上祝福的不是祭司，但是是上帝本身赐给我们祝福的。 Nah, ada seorang penafsir yang dengan teliti melihat ya bahwa kalau kita membaca berkat itu memakai Yahweh itu 3 kali ya. Yahweh, Yahweh ya Tuhan, memberkati Tuhan, Tuhan gitu ya 3 kali. 有一个很详细去考察圣经的解经家这样注意到，如果我们祝福的，我们要说3次耶和华，耶和华，耶和华。 Jadi Allah yang mana yang memberkati engkau? 是哪一位神赐福给你呢？ Yaitu Allah yang YHWH itu. 就是那耶和华。 Nah, saudara, kalau orang Israel itu tidak boleh mengucapkan
kata ini ya atau nama ini nggak boleh diucapkan. 如果以色列人他们根本不可以说出这句耶和华。 Salah satu hukumnya dan jangan menyebut nama Allah sembarangan ya. Ini nggak boleh disebut sembarangan, saudara. 因为在10条诫命当中有的说不可以乱说你上帝的名。 Maka kalau orang Israel akan ganti dengan Adonai atau kadang pakai kata Elohim. 所以以色列人就会换这个耶和华成为 Adonai 或者 Elohim。 Ya, Mandarinnya apa? Adonai juga ya. Adonai， 我也不知道。 Ya, Adonai itu kayak tuan ya, kalau bahasa Indonesia mungkin lebih tepat tuan gitu ya. Adonai 就是好像主人一样。 Betul ya. Jadi Allah inilah yang membawa mereka keluar dari penjajah Mesir, dari tanah Mesir. 就是这位上帝带以色列人从这个被压制在埃及。 Allah inilah yang membuat mereka dari tekanan hidup yang panjang, dari kegelapan yang panjang dan perjalanan hidup mereka ke tanah perjanjian. 就是这位上帝把他们从黑暗经过这个非常长的路程。 Maka mereka mengenal siapa yang disebut Adonai atau Elohim itu. 所以以色列人就认识是谁叫做亚多乃或者伊里罗希。 Yang mereka tahu itu Allah yang maha kuasa dan juga Allah yang begitu mengasihi mereka. 他们只知道是那个非常伟大的上帝，并且爱他们的上帝。 Nah, jika Allah itu yang YHWH tadi, yang Adonai itu yang memberikan berkat, maka berkatnya pasti baik, saudara. 如果是那位上帝耶和华或者亚多乃是给他们祝福，那肯定是一种很大的祝福，并且带 Atau 来 di 平安。 bagian lain Alkitab mengatakan rancangan Tuhan ya itu adalah damai sejahtera. 然后在别处圣经里有说，上帝的计划就是带给我们平安。 Maka berkat yang diberikan mesti mendatangkan sukacita dan sejahtera itu kepada umatnya. 所以这种的祝福肯定会带来喜乐，并且平安给他的子民的。 Dan orang Israel sudah mengalami pengalaman bersama Tuhan itu, Adonai itu. 然后以色列民已经感受到、经历过这个生活与这个主人的过， Dan mereka tidak perlu lagi sebenarnya meragukan Tuhan itu. 实际上他们根本不需要疑惑、怀疑这位上帝了。 Yang melalui Musa dan Harun kemudian melakukan banyak sekali perkara yang mendatangkan kesejahteraan dan damai bagi mereka. 记住摩西与亚伦，实际上带给他们许许多多的平安之事。 Bukankah Tuhan ini yang memberikan mereka air minum yang enak ketika mereka mengeluh bahwa airnya pahit? 是不是就是这位上帝赐给他们甜的水，当他们埋怨他们喝的水是苦的？ Bukankah 40 tahun Allah yang sama juga menyediakan makan kepada mereka? 是不是同样的上帝为他们预备了食物，在40年之久？ Roti yang lebih enak ya mana? 比面包更好吃的 manna， Daging yang tidak perlu cari, yang tinggal dia ambil. 然后他们不需要去寻求的肉，他们就得到了。 Dan selama 40 tahun Tuhan memelihara mereka, saudara. 在40年之久，上帝这样的养活他们。 Ngomong-ngomong, saudara tahu nggak rasa mana itu seperti apa? 大概弟兄姐妹是否知道 manna 的滋味是怎么样的？ Ada satu saudara setelah baca ini ya, kemudian dia karena dia koki ya, pembuat kue, dia pikir saya mau buat mana seperti yang di Alkitab. Gimana dia baca buku tafsiran tentang semua tentang mana itu. 有一位弟兄，因为他是做蛋糕的人，然后他读了圣经，他要试着去做什么叫做 manna， 记在圣经里面的。 Kemudian dia berhasil memproduksi satu mana, saudara. 然后他成功了制造这种 manna。 Sesuai dengan tafsiran Alkitab ini, dia kan mana seperti ini yang dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel dan diberikan kepada mereka. 接着解经家他就是说这种的 manna 就是好像圣经所记载的 manna 一样。 Nah, tapi akhirnya saya harus beritahu dia bahwa mana itu dia keluar sendiri, nggak bisa dibuat ya. 然后到最后我需要告诉他 manna 是他自己走出来的，不是我们制造的。 Tapi apa yang dilakukan saudara ini sebenarnya dia mau coba memahami bagaimana beruntungnya ya orang Israel pada waktu itu. 这位弟兄是要感受到那时候的以色列人他们有多么的幸运而已。 Jadi kalau melihat dua peristiwa ini saja, kita sebagai orang Israel mestinya tidak perlu diragukan lagi bagaimana Tuhan itu memberkati mereka dan memberikan damai kepada mereka. 从这两样事，我们成为基督徒，实际上我们根本不需要再怀疑上帝怎样赐福他们，怎样的看顾保护他们。 Karena dialah Allah itu, dialah Tuhan itu. 因为他就是上帝，他就是神， Dan dia sebenarnya sumber sejahtera itu sendiri. 他也是这平安的源头。
Maka berkat yang diberikan oleh Tuhan seperti itulah yang bisa mendatangkan sejahtera, saudara. 就是从上帝而来的祝福，才会带给我们这样的平安。 Maka Tuhan yang seperti itulah yang memberikan berkatnya baru bisa ada damai, saudara. 因为这样的神赐给我们祝福，我们才拥有这种的平安。 Kalau kita manusia tidak bisa. 如果我们人类根本做不到， Mungkin kita masih bisa berjanji akan memberikan damai, saudara. 可能我们会答应某某人会给他平安， Tapi itu juga sangat terbatas dan mungkin sekali kita tidak bisa memenuhi janji itu 100%. 但是我们根本不能够100%的能够成全我们的应许。 Nah, sebagai ayah atau kepala rumah tangga pasti kita menjanjikan damai sejahtera kepada keluarga kita, bukan? 成为家长或者父亲，当然我们会答应我们的家人，会带给他们平安。 Apakah kita mampu memenuhi semuanya? 是否我们能够成全一切吗？ Jawabannya tidak mampu, saudara. 他的回答根本不能。 Satu aja anggota keluarga kita yang sakit ya, kita sudah tidak mampu mengurusnya, saudara. 我们家人有一个人生病而已，我们就觉得很无奈的，没有力量去照顾。 Nah, kalau kita punya anak sekolah kita sekolahnya tidak beres, kita pun tidak mampu mengurus sampai tuntas, betul nggak? 如果我们的孩子念书，然后不好好念书，我们也不能够好好的处理这件事。 Jadi itu ada satu keterbatasan kalau manusia, 就是人类是有限的， tapi Tuhan tidak. 但是神不是， Nah, Tuhan inilah yang memberikan berkat itu. 就是这位神赐给我们祝福 Nah, 的。 kalau hari ini kita kenal ada Tuhan Yesus yang justru memberikan berkat itu kepada kita. 如果我们今天认识耶稣，就是耶稣赐给我们这个祝福的。 Nah, berikutnya, mengapa kita tanya kembali tadi, mengapa berkat Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera sejati dalam kehidupan kita orang percaya? 刚才我们已经问了，为什么上帝的祝福会带给我们真正的平安，在一个信主的人的生活里？ Nah, itu kita lihat di isi berkatnya, saudara. 然后我们第二的看在这个祝福的内容。 Nah, saya tidak tahu apakah di tempat kita selalu mengucapkan berkat ini, Pak Nathan. 我们不晓得是否在这里我们会念这种的 Jarang 祝 ya. 福。 Tapi ada kan ya? Ada, seingat saya sih ada. Karena ini satu berkat yang umum sekali. Dan saya pikir jemaat mungkin ada sebagian menghafal ya. 因为这是很普遍的祝福，所以我相信大概有时候会说到，然后很多信徒也会背。 Nah, di situ Tuhan berkata, Tuhan ya memberkati dan melindungi engkau. 在这里说到愿耶和华赐福给你，保护你， Artinya dia memberikan berkatnya kepada umatnya. 意思是说他赐给他的祝福给他的子民， Dia berjanji melindungi mereka. 他应许要保护他们， Dia berjanji membebaskan mereka dari bahaya. 从这个危险帮助他们解脱， Dari kelaparan, dari kesulitan, bahkan dari tantangan di padang gurun itu. 从饥饿、从艰难，甚至在旷野里所有的挑战。 Nah, mungkin kita mengingat juga Mazmur 121 mengatakan Tuhan itu tidak pernah tidur, dia tidak pernah terlelap ya. Dia penjaga Israel yang terus-menerus ada. 可能我们也会想起诗篇121篇耶和华不曾倒顿过，也不曾睡觉过，他保护看顾以色列民。 Dia menjaga umatnya, dia melindungi umatnya dari bahaya. 他保护他的子民，然后看顾他们能够解脱所有的危险。 Nah, kemudian juga dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. 然后也说，上帝用他的脸光照你。 Saudara, ketika mendengar Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, saudara kira-kira bayangannya seperti apa? 如果听见上帝用他的脸光照你，大概你想象的是什么？ Nah, ada satu penafsir menarik sekali, dia mengatakan untuk memahami ini mungkin kita bisa melihat matahari. Wah, jangan ya saudara, rusak matanya. Maksudnya matahari, sinarnya ya, sinar yang pas masuk ke kita. 有一个解经家说，如果要明白这个经文，可能我们需要看太阳我们不要直接看太阳，但是可以看它的光线。 Dan dia mengatakan ketika cahaya sinar matahari turun, maka ada beberapa hal terjadi. 他说，当这个太阳的光散发出来，有几件事会发生的， Memberikan dampak yang positif. 就是给我们一些积极的正面的效果。 Ya, pertama tentu ada kehangatan ya. 第一件当然是温暖， Kedua, membantu ibu-ibu yang jemur baju cepat kering ya. 第二可以帮助姐妹们晒衣服的可以比较容 Nah, 易 kita 干。 hidup kita perlu oksigen.
我们活着我们需要氧气， Untuk dapat oksigen kita perlu tanaman. 为了得到氧气，我们需要植物。 Nah, tanaman itu bisa produksi oksigen kalau ada sinar matahari, saudara. 这些植物能够产生氧气，如果有这个太阳的 Nah, 光 itu。kita belajar tentang fotosintesis, bukan? 那是因为我们学习到关于这个太阳的消化， Sehingga kita bisa menghirup menikmati oksigen itu. 好让我们能够吸取这个空气氧气。 Artinya kalau sinar matahari itu memberikan begitu banyak dampak kepada kita, 如果这个阳光会给我们很正面的这个效果的话， bahkan memberikan pencerahan kepada kita di tempat yang gelap, 甚至会照亮我们当我们待在黑暗里。 maka gambaran Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya itu adalah satu berkat yang besar bagi kita. 所以这种的形容，上帝用他的脸光照你的时候，给我们很大的意义。 Dia memberikan pencerahan berkatnya, kemudian memberikan banyak hal yang positif dalam hidup kita. 他光照我们，并且给我们许许多多正面的事， Bahkan dia memperbaharui kita 甚至他使我们更新， dengan firman dan anugerahnya. 借助他的话，并且他的恩典。 Nah, di dalam konteks perjanjian lama, saudara, tidak mungkin seorang ciptaan atau manusia itu berhadapan dengan Allah, apalagi langsung tatap muka gitu ya. 在这个旧约的来龙去脉里，我们可以注意到，人根本不能够面对面去看上帝。 Nah, di Alkitab tuh hanya satu orang yang disebut berbicara dengan Allah muka dengan muka, ya. 在圣经里只有记载一个人而已，他怎样面对面的与上帝说话， Nah, itu adalah Musa. 这就是摩西。 Tapi gambaran muka dengan muka, saudara jangan bayangkan begini ya, saya dengan saudari ini kalau 弟 bukan 兄姐 ya. 妹们，不要想象这个面对面就是像我们这个台上的讲 Tapi 员 ada 一样。 satu gambaran yang menarik di Alkitab, ketika setelah Musa bertemu Tuhan, lalu digambarkan wajahnya bercahaya. 但是有一个很奇妙的一种形容，就是摩西见了上帝的时候，他下来，他的脸就会发光。 Nah, bayangkan kalau Tuhan sendiri yang hadir gitu ya. 我们想象，如果上帝本身能够出席在这里， Wah, itu lebih besar lagi saudara pengaruhnya. 如果上帝亲临，那是他的影响力非常大了。 Dan orang Israel tidak pernah berani berhadapan dengan Tuhan. 并且以色列人根本从不敢来面对面与上帝。 Maka kita tahu ya, kemudian di cerita itu, kemudian Musa itu harus tutup wajahnya. 所以从那段故事我们就知道，摩西以后需要盖住他的脸。 Nah, kalau sampai berkat itu mengatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, wah itu berarti berkat yang luar biasa, saudara. 如果这样说，上帝用脸光照你，那是一种的不可思议的祝福。 Kemudian Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. 然后上帝仰脸向你。 Nah, ini ada gambaran sederhana seperti seorang ayah kemudian dia mengarahkan pandangan kepada anaknya. 这就是一种很简单的形容，就好像一位父亲，他的脸仰着他的儿 Dia 子， tersenyum kepada anaknya. 他对他的孩子微笑。 Nah, ini menyatakan Tuhan berkenan kepada umatnya. Seperti si ayah itu berkenan kepada anak itu. 就等于上帝悦纳他的子民，好像这位父亲悦纳他的孩子一样。 Nah, ketika sampai Tuhan menghadapkan wajahnya, sampai Tuhan memprioritaskan dia, bukankah itu satu berkat yang besar? 当上帝仰脸向他，然后把他放在第一处的时候，是不是那是很大的祝福了？ Ini anugerah yang besar, saudara. 这是极大的恩典，弟兄姐 Dan 妹 kita 们。 bisa bayangkan Tuhan Yesus waktu sebagai Allah, dia mau jadi manusia, dia datang dan langsung berhadapan dengan kita. 我们可以想象，当主耶稣他自己从天上而来，来到这个世上，然后成为人，住在我们 Bahkan 中 dia 间， berada di tengah-tengah manusia. 并且他住在人的中间， Dia hidup sebagai manusia, 然后活着成为一位人。 walaupun dia Allah. 虽然他是神， Nah, ketika dia bangkit, saudara, 当他复活的， murid-murid bertemu dengan dia. 门徒们就见了耶稣。 Tapi ada satu bagian Injil mencatat bahwa Yesus berkata, kamu jangan sentuh saya. 但是在这个福音里有记载，耶稣说：“你不可摸我。” Saudara pernah memperhatikan itu, kalimat itu? 是否大家曾经注意到这个经文呢？ Kenapa Yesus nggak boleh disentuh, saudara? 为什么主耶稣不让人 Di 摸 situ 他？ ada ungkapan belum saatnya. 因为呢也记载还没到时候。 Nah, tetapi yang benar adalah bahwa di dalam proses itu sebenarnya Yesus itu tubuhnya sudah bukan seperti yang sebelumnya, saudara. 但是正确的就是在那种的过程，实际上主耶稣的身体不是像从前的身体 Itu 了， tubuh yang mulia, ya. 那是荣耀的身体。 Nah, kalau Yesus saja
yang memiliki tubuh mulia itu mau datang berhadapan wajah dengan murid-muridnya pada waktu itu. 而如果耶稣本身他以他荣耀的身体，然后要面对面的向着他的门徒们。 Dan hari ini kita bersama-sama boleh datang beribadah berhadapan Tuhan itu karena Tuhan Yesus. 今天我们可以来敬拜神，然后面对面跟神在一起，但是因为主耶稣的缘 Nah 故， ini isi berkat yang luar biasa dari 3 kata kunci ini saudara ya. 这就是祝福内容是一种非凡不可思议的祝福。 Nah saudara, ada seorang penafsir lama ini ya, kuno ya. Bagus sekali dia mengatakan ketika dia menafsirkan bagian ini. Dia berkata ketika kita memuji Tuhan, kita hanya berkata-kata baik tentang dia. Tetap ya. 有一个解经家这样的说关于上帝祝福的内容，他说，当我们赞美神的时候，我们只是说关于他的好事， Tetapi ketika dia memberkati kita, 但是当他祝福我们的时候， ia berbuat baik kepada kita. 他对我们行善事， Orang-orang yang diberkatinya sungguh-sungguh terberkati. 他所赐福的人是真正受祝福的人。 Nah ini bagian yang kedua ya, isi berkat Tuhan. 这就是第二部分关于上帝祝福的内容。 Nah saudara, mengapa berkat Tuhan mendatangkan damai sejahtera sejati dalam kehidupan kita? Yang terakhir adalah janji Tuhan itu ada melalui berkatnya. 为什么上帝的祝福会带给我们真正的平安？因为上帝的应许就在他的祝福里面。 Janji yang pertama itu ada perlindungan saudara. 第一的应许就是保护， Memberkati dan melindungi engkau. 祝福你并且保护你。 Nah ini terjadi dalam seluruh sejarah Israel. Mulai dari mereka keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah Kanan, menaklukkan tanah Kanan, mendirikan sebuah kerajaan yang besar dari Daud sampai Salomo sampai zaman seterusnya. Itu terus ada perlindungan Tuhan bagi umat Israel. 从这个上帝怎样领以色列民从这个埃及进入这个迦南地，包括了他的保护看顾，就是然后他们建了很大的国，在大卫的时代跟所罗门的时代。 Bahkan setiap kali bangsa ini walaupun mereka jatuh dan mereka kembali kepada Tuhan, maka Tuhan melindungi mereka. 在这个以色列人的他们生命过程，虽然理智他们已经跌倒，但是上帝又带他们回来，并且 Bahkan 保护他们。 berhadapan dengan lawan yang lebih kuat angkatan senjatanya, mereka bisa menang, saudara. 甚至他们要面对比他们强得多的民族打仗的时候，上帝也赐给他们得胜。 Dari zaman Musa dia mengutus 12 pengintai atau dari zaman Yosua, daerah yang diintai itu ada kekuatan yang besar, saudara, punya angkatan perang yang besar. 从摩西时代，然后耶稣亚，然后他们怎样派12个探子进入那个迦南地？他们都是迦南人，都是很大、长得很高的人。 Zaman Gideon, Tuhan memakai hanya 300-an orang saja untuk mengalahkan satu bangsa yang besar. 在基甸的时代，上帝只用了300人的兵丁，可以打败那个很大很多的兵丁。 Bahkan untuk menghadapi Goliat, Tuhan hanya kirim seorang Daud yang kecil, saudara. 甚至要面对歌利亚，上帝只差派一个小小的大卫。 Di dalam perjalanan mereka itu betul-betul berkat ini nyata bahwa Tuhan itu berjanji melindungi mereka dan Tuhan melindungi mereka. 在他们的过程当中，很明显的，上帝的祝福领到他们，然后上帝的保护看顾一直的随着他们。 Selalu ada bala bantuan yang datang bagi mereka. 常常上帝会给他们一些的帮助。 Kemudian yang kedua itu adalah janji tentang pengampunan. 然后第二件就是跟你赦罪的这个应许， Yaitu pengampunan dari dosa atau pelanggaran. 就是从他们的过犯或者罪恶里得到了赦免。 Dan di sini dikatakan Tuhan memberikan karunia atau anugerah kepada mereka. 在这里说，上帝赐给他们恩典，赐恩给他们。 Umat Israel itu sering sekali berbuat dosa, saudara. Tetapi setiap kali mereka diingatkan bertobat, Tuhan mengampuni mereka. 以色列人常常会犯罪，但是每一次上帝提醒他们的时候，上帝仍然赐给他们赦罪的恩 Nah, 典。 bukankah kita juga demikian? 是不是我们也是同样？ Ketika kita hidup sebagai orang percaya, itu seperti orang Israel juga. Kadang-kadang kita bisa jatuh dalam dosa dan ketidaktaatan. 我们活着成为信主的人，有时候我们也会跌入罪中，然后我们也不顺服上帝。 Tapi Tuhan itu baik dan setia, saudara. 但是上帝是美善并且也忠实的。 Nah, di dalam liturgi kita itu ada bagian pengampunan dosa. Dan di situ ada 1 Yohanes ya, yang 1:9 mengatakan kalau kita berdosa,
kita mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan itu baik dan setia mengampuni kita. 在我们的崇拜继续里有这个认罪祷告，然后有一个经节在约翰一书第1章第9节这样说：如果我们认我们的罪，上帝是信实的，他会赦免我们一切罪。 Jadi di berkat yang Tuhan ucapkan itu ada janji pengampunan, saudara. 所以在上帝的祝福的内容里面有这个赦罪的应许。 Kemudian bukan itu saja, di situ juga ada kedamaian atau damai sejahtera. 不单单如此，在里面也包括了平安。 Nah, manusia yang hidup dalam dosa seperti orang Israel juga, ketika mereka terus hidup dalam dosa, di situ tidak ada kedamaian. 人仍然活在罪中，就是好像以色列人在他们活在罪中里面，根本得不到这种平安。 Tapi ketika Tuhan menyelesaikan itu, maka damai sejahtera yang sejati itu ada di situ, saudara. 但是当主耶稣已经成全了这一切的事，他给我们的这个就是平安的应许。 Nah, ini dapat kita pahami dalam konteks kita hari ini. 我们可以理解从他的上下文， Kita menyadari kita sebagai orang berdosa. 我们意识到我们都是罪人。 Dan kita juga tahu bahwa Tuhan Yesus seperti yang dikatakan Alkitab adalah Allah yang menjadi sumber penyelesaian dosa kita atau sumber berkat kita. 我们也晓得，圣经已经记载告诉了我们，主耶稣也成为我们祝福的源头，并且我们赦罪的源头。 Dan dia telah menyelesaikan semua itu di kayu salib. 他已经完成了一切在这个十字架上。 Kita manusia berdosa yang kehilangan damai sejahtera karena dalam Kristus akhirnya kita punya damai sejahtera itu. 我们是犯罪的人类，跌入最终我们已经失去了这个平安，但是借着这个应许，我们又在获得这个平安。 Bahkan ketika kita mengalami ketakutan, ketidakpastian masa depan, takut binasa, takut dihukum, Yesus sudah selesaikan itu, saudara. 甚至当我们恐惧的话，我们很怕受到刑罚的时候，上帝已经为我们解决了这件事。 Maka kita katakan di dalam Yesus itulah saya sudah berdamai dengan Allah. 所以我们可以说，在耶稣里，借着耶稣，我们与上帝和好了。 Damai dengan Allah itu sendiri akhirnya mendatangkan sebuah sejahtera, saudara, dalam hidup kita. 因为与上帝和好，然后自动的带给我们一种的平安。 Kita mendapatkan damai sejahtera yang sejati itu. 我们已经得到了这真正的平安， Dan hidup kita ada di dalam jaminan keselamatan dalam Kristus. 然后我们活在是在耶稣里、基督里有保障。 Nah, Rasul Paulus mengatakan di dalam doanya ya kepada jemaat di Roma, dia katakan demikian. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. 保罗在罗马书那样的说：“愿赐平安的神常和你们众人同在。”阿门。 Saudara, di dalam pelayanan saya banyak sekali mendengar ya orang-orang dalam perjalanan mereka sampai akhir hidup mereka kemudian bertemu Yesus. 常常在侍奉当中，我会听见有些人会说，当他们过这种跟随主的路程，最后他们能够见主。 Setelah dia dilayani, dia dijelaskan anugerah keselamatan Tuhan, penyelesaian dosa dan dia mengalami pengakuan itu dan dia terima Tuhan Yesus. 结果服侍以后，然后我们传福音的时候，传这个救恩给他的时候，然后到最后他就接受了耶稣。 Dan kalimat yang keluar dari orang-orang tua ini ya, dia mengatakan begini, sekarang saya punya ping'an, saya punya damai sejahtera. 常常从这些老人家的嘴里会说出，现在我拥有了耶稣的平安。 Pada orang tua ini bukan orang yang kurang mampu, yang sulit, tidak. Dia orang yang mampu, yang punya banyak pengalaman. Tetapi ketika dia bertemu Yesus, dia berkata, sekarang aku punya damai sejahtera. 这些老人根本不是贫苦的老人，他们根本是富足的，但是他可以说出这样的话：现在我可以拥有了耶稣的平安。 Nah, di dalam catatan Yohanes, Yesus juga berkata kepada murid-muridnya. 在约翰的记载，主耶稣也对他的门徒这样说。 Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, murid-muridnya. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. 在约翰福音，主耶稣也这样对他的门徒说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。” Dan ini Yesus yang adalah Allah yang menjanjikan itu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. 是耶稣，他本身是神，他说他留下平安给你们。 Bukankah ini sebuah janji yang luar biasa, saudara?
这是不是非同小可的一种应许呢？ Nah, bukankah berkat ini juga sudah kita terima ketika kita berada di tempat ini hari ini? 是不是我们已经领受了这种的祝福？当我们待在这里的时候， Saudara dan saya adalah murid-murid Kristus pada zaman ini. 你和我都是耶稣的门徒，在这个时代里， Dan kita ada orang-orang yang juga sudah ditebus dalam Kristus. 我们也在基督里已经得救赎的人， Maka seharusnya hidup kita itu ada damai sejahtera, saudara. 所以应该在我们的生命里有这个平安。 Walaupun di tengah dunia yang sebenarnya tidak ada damai sejahtera. 虽然在世界上根本没有平安， Setiap kali kita bangun, sebenarnya setiap waktu itulah atau kita bangun itu kita menemukan tidak ada janji damai sejahtera sebenarnya. 每一次我们起床的时候，实际上根本没有这种的平安。 Tapi setiap kali kita bangun dan kita tahu Yesus ada di situ bersama kita, di situ juga lah ada damai sejahtera yang sejati. 但是每次当我们起床的时候，我们意识到耶稣给我们同在，我们就知道那里有这个真正的平安。 Karena itu saudara, orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, 所以基督已经救赎的人 hidupnya itu akan terus-menerus mengalami sebuah transformasi, sebuah perubahan. 他的生命应该一直的经历这种的更改， Dan akan memiliki damai sejahtera walaupun di tengah situasi dunia yang tidak damai. 他会拥有平安，虽然他是在这个没有平安的世界当中。 Lagu tadi sangat bagus yang mengantar khotbah ini. 刚才那个要讲到的时候，我们唱的诗歌非常的美。 Mesti saya tutup khotbah ini dengan lagu tadi, saudara ya. 我应该结束这个讲道用刚才的那首歌。 Lagu itu kalau dinyanyi Mandarinnya, Yesu, Yesu, kini pingan, itu musiknya langsung berubah, langsung pingan ada. Oh tenang ya, Yesu. Jadi waktu ngiring itu Yesu, Yesu, kini pingan, berubah ya moodnya. 照他的歌词在中文的话就是。 耶稣memberikan damai sejahtera， 马上从音乐开始，我们就会觉得非常的平安。 Nah di situ di dalamnya dikatakan walaupun di tengah dunia yang tidak damai itu, waktu ada Yesus di situ ada pingan. 在歌词里，虽然我们活在这个世上根本没有平安，但是在耶稣里就有这个平安。 Nanti di baris keduanya kata yang di depan itu bukan cing ya, bukan cing yang emas, tetapi mesti cu ya. Tadi ada ketikan Mandarinnya ya. Itunya udah benar ya, translate-nya udah benar cu, tetapi tulisan asli Mandarinnya mestinya adalah cu ya, bukan cing, cing itu emas. 刚才歌词里有错误的字，就是主耶稣不可以写作金，那个是可能打字打错了。 Jadi bersyukur kita yang nggak ngerti ya. Kita nyanyinya benar ya, cu saya dengan tadi cu semua nggak ada cing ya, cing kan berarti emas ya. 非常感谢神，我们都不懂中文，所以我们唱主，我们没有唱金。 Bisa nyanyi sebentar di bagian depannya. 我们可以在前面再唱。 Bisa nyanyi sebentar di bagian depannya untuk tutup khotbah kita ya. 我们来结束我们的讲道。 Saya juga tidak hafal saudara. Saya cuma tahu isinya tapi saya tidak hafal. 我知道它的内容，但是我也不会背它的歌词。 Oh, sejesyau kunan, walaupun dunia ini penuh dengan kesulitan ya. 虽然这世界充满了苦难， Ngiring yang lembut ya saudara ya. Datangkan pingan gitu ya, nikmati pingannya ya. 邀请大家用温 Oke 柔 kita 的 tutup dengan ini. 伴奏我们结束我们的讲道。 世需有苦难，主耶稣是避风港湾，他要给你，他要给你平安，源源永流不断。Coba nyanyi dengan lembut. Kita berdoa saudara.
Saya mengundang Penghulu Nathanael ya memimpin kita dalam doa. 请那登月传道祷告。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Ya Tuhan, Engkau yang memberikan damai sejahtera itu. 主啊，你是赐给我们平安的神， Engkau memberkati dan melindungi kami. 你赐福并也保护我们， Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu. 你用你的脸光照我们， Engkau menghadapkan wajah-Mu dan memberikan kami damai sejahtera. 你仰脸对我们，并且赐给我们平安。 Biarlah hidup kami sungguh-sungguh ada terus di dalam berkat Tuhan ini. 但愿我们的生命一直存在在主你的祝福当中， Tapi bukan berkat yang kami simpan, melainkan berkat yang kami juga mau bagikan kepada orang lain. 但是不是我们所收藏的祝福，我们也分享给他人的。 Sehingga damai sejahtera Kristus itu sungguh-sungguh bisa kami salurkan melalui diri kami dari Tuhan. 好像那真正的平安，借着我们可以成为管道射出去。 Jadi tolong kami untuk menjadi penerima sekaligus pembawa berkat. 所以求主帮助我们成为受祝福的人，也变 Sebab 带祝福的人。 Sebab Engkau mengutus kami untuk menjadi pembawa damai bagi orang lain. 因为你差派我们成为别人的，带祝福给别人的。 Ya Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu Pendeta Seniman yang sudah boleh membagikan perenungan firman Tuhan pada hari ini. 我们感谢主，你可以赐福圣曼牧师今天可以正道， Dan biarlah melaluinya dia bisa menjadi saluran berkat bagi begitu banyak orang. 借着你的仆人成为很多人的祝福的管道， Sehingga pada akhirnya nama Kristus yang dimuliakan. 最终基督的名受到荣耀。 Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 我们祷告奉靠主耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。